kita back to our business. Thank you so much pada anda yang dah tekan share dan sebagainya. Alright. Ingat sekali lagi saya percaya semua orang yang menonton malam ni dia ada soalan dia. Okay, saya percaya mesti setiap orang akan ada persoalan. But relax, okay, bagi saya peluang untuk saya bercakap terlebih dahulu, untuk saya kongsikan tentang tajuk malam ni dulu. Dan jangan risau, saya akan jawab soalan anda semua. Saya akan cuba yang terbaik untuk bantu jawab soalan. Okay, relax. Nanti saya bagi tahu soalan boleh letak, nanti anda boleh letak. Alright. Okay, tajuk kita malam ni adalah dah lama suami isteri tak tinggal sebumbung, kemudian suami enggan cerai. Okay, baik. Bercerita tentang suami isteri yang dah lama tak tinggal sebumbung ni, saya percaya ramai di kalangan kita ni dah biasa dengar kan. Yang mana pasangan ni mungkin ada yang PJJ, yang mana suami kerja di selatan, isteri tinggal di utara. Ada orang kadang-kadang Sabah dengan Perlis pun ada. Yang mana kadang-kadang saja jumpa. Alright. Dan ada kadang-kadang yang mana bukan PJJ, tapi lari membawa diri. Suami lari keluar bawa diri ke, ataupun isteri lari balik rumah ke, yang ni pun boleh jadi juga lama tak tinggal sebumbung. Okey, macam-macam alasan. Saya sepanjang pengalaman, okey, cerita tak tinggal sebumbung ni adalah cerita yang pada saya sangat biasa tau, sangat common di mahkamah syariah ni. Okey, ada orang yang request dekat saya tajuk cerita berkenaan dengan tak tinggal sebumbung ni based on persoalan dia. Tuan, saya dah lama tak tinggal sebumbung dengan suami. Okey, adakah jatuh talak? So saya kata cerita tentang PJJ ni ataupun dah lama tak tinggal sebumbung ni, okey, ramai orang yang saya percaya dia tertanya-tanya, apa status dia sekarang ni? Suami lagi ke, isteri lagi ke? Kadang-kadang dia pun tak tahu. Dia rasa macam dia isteri tunggal. Yang mana dia dah rasa macam dia ibu tunggal, sedangkan dia masih lagi dalam tempoh perkahwinan. Alright? Dan ada orang yang kadang-kadang dia masih lagi keliru. Keliru macam mana? Dalam pernikahan, okay, biasanya kan, semua orang, okay, yang mana yang menikah ni, dekat sijil nikah anda mesti ada lafaz taklik. Ingat lagi tak? Semasa kita selepas akad nikah dulu, kita akan ada baca kan lafaz taklik tu. Suamilah, jika sekiranya aku meninggalkan isteriku selama 4 bulan qamariah berturut-turut, so sampai ayat yang terakhir tu kan. Dan jika sabit aduan tu, maka tertalaklah dengan talak khul'i, RM10. Okey, kadang-kadang ada orang dia ingatkan bila suami dia tak duduk lama dah, lari hilang keluar macam tu saja, ataupun isteri lari keluar saja tu, dia dah rasa macam okey dah, automatik dah. Dah terbatal dah perkahwinan aku. So ada orang yang jenis persoalan beginilah yang kita nak cuba clearkan. Alright, yang mana kita nak bagi tahu kepada anda, selagi mana anda belum lagi disabitkan apa-apa perceraian, maka anda kita sebut sebagai dalam tempoh perkahwinan yang digantung tak bertali. Alright. Saya nak kena clearkan dululah, sebab ada setengah orang yang menganggap, okay, yang menganggap kepada profession ataupun kerjaya peguam ni sebagai orang yang nak meruntuhkan, yang nak cuba supaya wanita-wanita ni bercerai. Okay, saya personally, okay, kalau tanyalah mana-mana peguam syar'i pun, termasuk dengan diri saya, wallahi, okay, wallahi, billahi wa tallahi, okay, saya pun tak menggalakkan kepada perceraian. Alright, ada orang yang mana dia boleh duduk tak tinggal sebumbung, masing-masing duduk jauh dan sebagainya, tetapi mereka boleh cuba untuk cari jalan kebahagiaan. Yang mana ada suami yang berusaha hari Minggu balik, kan? Hari Minggu saja balik. So tak tinggal sebumbung pun tak menjadi isu. Ada yang mana suami dengan isteri ni dah ada kata putus, okey, tak apalah duduk jauh-jauh pun, tapi kita target dalam masa beberapa tahun ni kita akan cuba untuk cari satu tempat yang mana kita boleh settle down. Pun ada juga. Cuma benda ni jarang sikit berlaku. Okey, jadi bila jarang berlaku macam ni, yang biasanya berlaku apa dia? Yang biasanya berlaku adalah lari membawa diri.
Alright, yang mana bila lari membawa diri masing-masing ni, alright, banyak isteri lah especially, banyak isteri yang dia tak mau dah, dia tak mau nak teruskan. Kalau tanya kat mana-mana peguam pun, kita akan kata tak mau cuba untuk counselling dulu ke, tak mau cuba untuk rawat dulu ke rumah tangga ni. Sebab kita dalam bab rumah tangga ni, nak membina rumah tangga tu pun bukan mudah kan. Okay, bukan mudah. Kalau ingat perceraian tu mungkin memudahkan, sebenarnya banyak orang yang bila bercerai tu, dia lagi banyak masalah. Okay. Tetapi, kita tak adalah kata macam, tak payahlah bercerai dan sebagainya tu. Cuma kalau boleh kita letakkan perceraian ni sebagai jalan terakhir. Cuba cari jalan penyelesaian yang lain. Yang mana kita mungkin boleh cuba bawa berbincang. Okay, mostly kalau orang yang duduk berjauhan ni, biasanya dia ada isu berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan kepercayaan, yang mana setia. Ni adalah salah satu isu yang sering berlaku bila cerita tentang dah tak tinggal sebumbung. Yang tak tinggal sebumbung ni mungkin atas sebab memang sebab perjanjian, kan? Yang mana dah daripada awal kahwin ni memang plan dah, kata tak apalah, awak duduk sini, saya kerja kat sini. Ada orang kadang-kadang dia dah kena kerja atas kapal ke, kan? Kena duk kerja flight sedia. Jadi ada orang yang boleh cuba memahami ni, dia mungkin takkan memikirkan kepada ke arah perceraian. Tetapi sampai satu tahap, kalaulah seorang isteri ataupun suami ni mungkin dia dah tak boleh nak teruskan tu, maka mungkin penyelesaian tu datang kepada perceraian itu sendiri. Cuma kita tak menggalakkan. Cuma dalam Islam, benda tu tidaklah haram. Jadi, kalau kata kat peguam ni, peguam menggalakkan perceraian, no. Okay, peguam ni hanya membantu mahkamah. Alright, bila kita sebut tentang perceraian, okay, apa nak cerita tentang cerai ni dia mesti di hadapan hakim. Okay, dia mesti melalui proses mahkamah. Kalau saja-saja nak pi masuk saja-saja mahkamah ni, tak ada orang nak buat macam tu. Okay, peguam ni hanya membantu dalam proses untuk prosedur tu. Kita bukan macam pi jumpa, alright, nak pi bercerai, jom pi jumpa ustaz, macam tu saja bercerai. Nak pi mana bercerai, pi pejabat agama. Tak. Yang ni semua kuasa mahkamah. Bila kuasa mahkamah, bila sebut tentang mahkamah, dia ada prosedur dia. Orang awam yang mungkin tak ada pengetahuan dalam proses perundangan ni, macam mana dia nak tahu, macam mana dia nak melakukan, prosedur tersebut, melainkan dengan peguam. Jadi isu yang selalu berlaku adalah bagi seseorang wanita yang dah tak tahan, duduk tak sebumbung, duduk berasingan, seorang duduk rumah ni, seorang duduk rumah ni, tak kisahlah siapa pun keluar. Jadi ramai keadaan yang mana saya handle ni, mostly kebanyakannya adalah 90% daripada kalangan wanita. Yang wanita ni bila dah tak duduk sebumbung, dia dah duduk berpisah jauh ni, dia mungkin akan timbul ataupun terdetik untuk mohon perceraian. Atas satu faktor yang paling utama selalu berlaku bila terjentik ni, iaitu faktor nafkah. Kalau ramai orang ingat curang ni satu faktor paling besar, tidak. Dalam kes kat mahkamah ni, mostly cerita tentang nafkah ni. Nafkah ni adalah satu isu yang tak berkesudahan. Bila cerita isteri duduk jauh, PJJ dan sebagainya ni, tak duduk sebumbung ke tiga berasingan, mesti akan timbul isu cuai nafkah, gagal bagi nafkah, nafkah tak cukup. So inilah punca yang kadang-kadang dia akan menjentik seorang isteri ni nak memulakan tindakan ataupun proses perceraian. Kadang-kadang kita nasihat dah, memang tak boleh ke nak tuntut nafkah dulu ke? Tuan, saya dah tak larat dah. Asyik saya yang tanggung, saya tanggung dia sendiri. Kadang-kadang anak pun saya tanggung. Suami saya ikut dan je, dia ikut buat hal sendiri sahaja. Inilah yang kebanyakan yang berlaku. Yang mana saya cerita ni, ini adalah the real talk. Ni saya bagi tahu ni, memang selalunya bila kita handle bab perceraian yang dikatakan tak tinggal sebumbung, duduk jarak jauh dan sebagainya ni, inilah selalunya berlaku. Isteri mula terdetik nak mohon perceraian tu disebabkan cuai nafkah, ataupun kalau bukan takat cuai, gagal terus, straight
Kadang-kadang ada orang ni dah tak tinggal sebumbung ni bertahun lamanya. Dah tak tinggal duduk bertahun tu, tapi dia tak buat apa-apa. Okay, so bila tak tinggal sebumbung ni perempuan, dia akan timbul banyak isu yang lain. Okay, antaranya dari sudut hukum lah kan. Okay, seorang wanita yang mana dia masih lagi title dia isteri. Okay, dia masih lagi title isteri orang. Bila tak tinggal sebumbung dengan suami, sama ada dia keluar ke ataupun dia dihalau ke, dia masih lagi isteri, tak ada pun apa-apa kata putus. Nak berbincang pun tidak, nak memohonkan kepada proses perceraian pun tidak. Okay? Dia rasa macam, tak apalah, biarlah aku gantung tak bertali, biarlah tak apalah, dia buat hal dia, aku buat hal aku. Ingat, yang ni adalah satu perkara yang berbahaya. Kerana apa? Sebabnya, anda kena ingat, sebagai seorang isteri, okay, kalau kita nak keluar rumah, okay, nak keluar rumah, perlu dengan keizinan. Ini ada cerita dalam hukum syarak kita. Alright? Kalau kita duduk berasingan, kita kata fikir dia buat hal dia, kita buat hal kita, tapi dalam status kita masih lagi isteri, kita tak buat apa-apa pun tindakan untuk berbincang dan sebagainya, dibimbangi. Okay, saya tak maulah letakkan kata berdosa apa sebagainya, sebab saya bukan Tuhan. Saya nak menghukum siapa-siapa ni berdosa kan. Melainkan mungkin ada situasi tertentu yang boleh dijelaskan. Okay, so mungkin kita akan tergolong dalam orang-orang yang dikira bersalah, berdosa, sebab kita tak keluar rumah, kita keluar rumah tanpa keizinan. Begitu juga suami. Okay, kalau suami yang lari keluar ataupun dia tak ambil apa-apa tindakan, bagi nak merajuklah, baliklah duduk kat rumah mak. Dia pun biar. Dia balik duduk rumah mak dia, kita duduk rumah kita sendiri. So biar je, tak duduk sebumbung, tak ada perbincangan dan sebagainya. Kalau isteri tu keluar tanpa keizinan, okay, dosa dia mungkin juga tertanggung kepada suami. Betul kan? So kalau isteri tu buat apa pun kat luar tu, so kalaulah benda tu mungkin benda yang tak bagus pun, mungkin tertanggung kepada suami tu juga. Sebab kita tidak menasihati perkara tersebut. Okay, satu, mungkin kita pun tak mengambil jalan yang terbaik. Ada dua sahaja jalan. Bila jadi macam ni, alright, isteri bawa haluan masing-masing, suami bawa haluan masing-masing ni, yang dah tak tinggal sebumbung ni, alright, ada dua je pilihan. Saya bagi dua je pilihan. Kalau Allah SWT ni bagi pilihan untuk syurga dan neraka, begitu jugalah pilihan yang kita boleh pilih. Alright, yang kita boleh pilih adalah, sebagai seorang isteri, kalau katalah suami enggan untuk cerai, anda boleh pilih. Pilih yang pertamanya, pilih untuk cuba berbaik. Pilih untuk cuba counselling. Pilih untuk cuba merawat balik rumah tangga tu. Jangan, saya pun tak kata suruh bercerai dulu kan. So kita kena cuba pilih untuk merawat rumah tangga tu. Kalau anda biarkan situasi bergantung tak bertali, tak tinggal sebumbung, masing-masing pun tak mau buat apa-apa ni, anda biarkan, anda mungkin tergolong dalam golongan orang-orang yang berdosa. Kita bimbang perkara macam tu berlaku. Sedangkan hidup kita dekat dunia ni, tak lain tak bukan adalah untuk beribadat pada Allah. Tapi kalau katalah jadi macam ni, kat mana datangnya perkara yang baik tersebut kan? So, kalau katalah memang kita dah tak boleh dah duk tanggung nafkah sendiri, tanggung nafkah anak-anak, tanggung segalanya. Ada orang kadang-kadang dia juga tanggung nafkah suami dia. Tanggung nafkah suami, sorry. Dia tanggung perbelanjaan suami dia sebagainya kan. So benda macam ni, alright, kalau isteri ni dah tak boleh dah nak teruskan, dia dah tak boleh dah nak baiki balik rumah tangga tu, dan suami pun masih berkeras macam tu juga, maka tidak menjadi satu kesalahan kalau dia pilih untuk jalan yang kedua. Jalan yang kedua tu apa dia? Pilih untuk berpisah. Bahkan dalam Islam pun tidaklah mengharamkan benda tu. Kalaulah haram tu berpisah ni adalah satu haram, maka mesti jelas Allah SWT mengharamkan perkara tersebut. Kalau kita ada sebab yang munasabah, sebab yang membolehkan kepada perceraian tu, maka hukum dia adalah harus. Sebab kita kena ingat, perkahwinan ini adalah kontrak. Okay? Kontrak tau, kontrak. Maksudnya bukan macam kontrak kita jual beli tu. Tapi kadang-kadang dia kontrak kita dengan Allah SWT jugalah. Kontrak untuk kita menunaikan tanggungjawab suami, tanggungjawab suami. Isteri sebagai tanggungjawab isteri. Tapi kalau kontrak tu telah
dilanggari, kalau pihak satu lagi ni tak berpuas hati, maka kontrak tu boleh dibatalkan. Ni konsep masuk undang-undang kontrak pula. Okey, tapi apa yang saya nak bagi tahu adalah, kalau anda sudah tidak tinggal sebumbung, suami pun enggan bercerai, cubalah penyelesaian terlebih dahulu. Jangan biarkan anda buat hal masing-masing. No. Okey, jangan ambil pendekatan yang sedemikian. Pendekatan yang merajuk sendiri-sendiri, bawa haluan masing-masing ni, dia takkan boleh menyelesaikan. Anda mesti kena speak up, kena bercakap, kena bawa berbincang. Kalau anda tak boleh bercakap, anda macam geram, malas ke nak mengambil hal bab macam ni, lantik wakil. Biar wakil boleh bercakap. Wakil daripada keluarga kita ke, wakil daripada keluarga mana-mana ke kan, yang mana boleh bantu untuk bercakap, bincang secara cara baik. Maka cuba cari jalan perdamaian. Ada ramai dah sekarang ni, bukan takat lantik wakil je. Ada setengah orang ni dia dah lantik konsultan. Macam apa kursus-kursus yang bayangan, apa e-hati dan sebagainya tu semua, yang mana boleh rawat. Jangan biar kita dalam keadaan yang buat hal masing-masing ni berlarutan. Okey, kena ingat, bukan dosa ni tanggung masing-masing tu saja. Kalau suami tak buat apa-apa tu, suami tu lagi besar dosa dia. Sebab dia adalah pemimpin. Kan? Dia adalah orang yang orang yang diberi kuasa. Orang yang mempunyai tanggungjawab. Kalau dia biar ataupun abaikan tanggungjawab tu, saya percaya dosa seorang suami lebih besar. Mungkin kan suami ni seorang yang orang kata macam dia tak payah buat apa-apa pun, dia laki, banyak kelebihan kan, faraid pun dapat lebih, poligami pun boleh, kan banyak lah macam orang kata kelebihan. Tapi kena ingat, bila menjadi seorang suami, bila menjadi seorang lelaki ni, dia penuh dengan tanggungjawab. Kalau ada anak, kita bertanggungjawab terhadap anak. Kalau ada isteri, kita bertanggungjawab terhadap isteri. Kalau ada adik perempuan, kita bertanggungjawab kepada adik perempuan. Kalau ada mak, kita bertanggungjawab kepada mak. So, benda ni semua adalah soal tanggungjawab yang mana kita mungkin takkan nampak. Kita takkan nampak betapa besar tanggungjawab tu, melainkan kita adalah seorang yang beriman. Sebab Allah sebut, la imana liman la amanata lahu. Tidak dikira beriman selagi mana dia tidak tidak mempunyai amanah dalam diri dia. Kan? So, jadi baca ustaz pula dah. Saya bimbang ni lagi pakai dia. No. Just simple things. Okay, simple thing ni okay lah. I bukan ustaz. Alright. So, the conclusion. Alright, conclusion untuk malam ni adalah, bila dah tak tinggal sebumbung ni, tolong bincang, tolong selesaikan. Jangan biarkan anda gantung tak bertali, sama ada suami ke ataupun isteri ke. Jangan buat macam tu. Okay? Sebab kita tak nampak kesalahan kita tu besar mana. Kan? Mungkin kita rasa macam buat keluar daripada rumah macam tu sahaja, nak pergi mana-mana ke kan, nak mesej dengan mana-mana orang ke. Yang ni adalah satu besarnya kesalahan. Suami pun macam tu juga. Biar macam tu saja, dia dah mengabaikan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Yang ni adalah dosa yang besar sekali sebenarnya. Memegang tanggungjawab sebagai seorang suami ni. Okay? Alright. Itu saja. Itu saja cerita kita malam ni. So, kalau katalah ada di kalangan anda ni yang mana memikirkan untuk jalan penyelesaian tu, kalau dah tak boleh nak teruskan kepada kaunseling. Kaunseling ni kena ingat, kaunseling dia bukan wajib. Alright, kaunseling bukan wajib. Dia adalah satu galakan. Okay, proses yang baik. Bila ada berlaku pergaduhan, boleh pergi kaunseling. Kaunseling dekat mana? Dekat pejabat agama. So, pejabat agama daerah, setiap daerah yang penduduk semua ni, semuanya ada kaunselor. So, dapatkan khidmat kaunseling dekat pejabat agama. Kalau rasa macam nak konsultan luar, nak orang, nak syarikat swasta dan sebagainya pun tak ada masalah. Alright? Tapi dalam proses undangan, sebaiknya adalah kaunseling di pejabat agama. Okay? Tapi kalau dah tak boleh, anda boleh pilih untuk dengan cara berpisah. Lagi ada lah tuduh ni aku tu. Lagi ada lah orang tuduh aku ni suruh bercerai.
pilihlah sendiri. Saya nasihatkan untuk baiki dulu rumah tangga. Tapi kalau dah tak boleh, tak menjadi satu kesalahan. Alright? So, suami pun janganlah macam berkerah sangat. Kalau kata dah tak boleh dah, pujuk pun dah tak boleh nak pergi dah ni. So, kalau isteri ni dah habis kerah, kita betul tak boleh pujuk, Allah SWT kata apa? Kalau kita ambil dengan cara yang baik, lepaskanlah dengan cara yang baik. Sebab ada setengah orang yang kadang-kadang ni dia terlampau nak balas dendam. Ada orang yang kadang-kadang dia terlampau nak menyusahkan, sampai sanggup berlawan ni, nak lawan di mahkamah. Isteri tuntut fasah sebab isteri dah tak boleh nak dapat cerai cara baik, dia tuntut fasah. Jadi bila tuntut fasah pula ni, bergaduh lagi panjang. Bila bergaduh lagi panjang, benda ni takkan boleh menyelesaikan rumah tangga. Okey, sebab tu dalam Quran sebut, bila ambil cara yang baik, tasrihum bi ihsan, lepas pun dengan cara yang baik. Okey, alright. Anda boleh letak soalan, dan saya akan tengok soalan tersebut. Okey. Sekejap minum dulu. Ui, panjangnya. Tengku Mirzana Tengku Yusof. Saya nak tanya, saya dengan suami pernah bergaduh terus sebelum ni sampai nak bercerai. Lepas tu time dia hantar saya balik rumah mak saya selama sebulan. Dah selama sebulan tu dia datang ambil saya balik dan kami bahagia balik. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni kami bergaduh lagi dan dia berkeras nak melepaskan saya. Adakah perlu saya balik ke rumah mak saya untuk bagi dia masa macam sebelum ni, supaya dia tak teruskan perceraian ni? Sebab kami dah lama tak tinggal sebumbung atas alasan dia kerja. Saya tak nak berpisah sebab suami saya ni keras sangat. Langsung tak boleh nak pujuk. Lantik wakil pun wakil family dia tu boleh pakai kerja mengasuk je. Oh, okey. But yang ni pun kadang-kadang berlaku juga, iaitu suami yang sungguh-sungguh nak cerai, isteri tak mau cerai. Kan? Okey. Yang selalu menjadi problem adalah bila isteri nak bercerai, suami tak mau cerai. Jadi isteri kena terpaksa lah filekan fasah. Bila filekan fasah ni, so panjanglah cerita, nak kena bukti, nak kena lawan di mahkamah. Sebab kuasa talak ada kepada suami. Jadi kuasa fasah ni ada kepada hakim. So hakim nak puaskan hati dia, kita kena buktikan. Yang ni kalau suami yang tak mau sungguh cerai, tapi isteri yang nak bercerai. So kalau ada setengah keadaan yang jarang-jarang juga berlaku, isteri tak mau cerai, tapi suami sungguh-sungguh juga. Jadi ada beberapa pandangan yang mana membenarkan untuk suami diteruskan juga melafazkan cerai. Sebab kuasa talak ada kepada suami. Okey, ada pada suami. Jadi kadang-kadang ada mahkamah ni dia benarkan je sebab kuasa talak dekat suami. Jadi nak kata apa? Kan? Kalau dia lafaz dekat luar mahkamah nanti jadi satu kesalahan. Jadi dah dia nak sangat, biasanya ada mahkamah yang benarkan terus. Tapi kalaulah ada setengah mahkamah ni yang mana dia tak benarkan, dah suami nak cerai sungguh-sungguh tapi isteri tak nak, ada setengah mahkamah yang akan mengarahkan untuk proses pergi kepada jawatan kuasa pendamai. So jawatan kuasa pendamai ni lebih pada macam sesi kaunseling lah. Sesi kaunseling, kemudian dia akan diwakili oleh wakil. Wakil daripada keluarga isteri dengan wakil pada pihak suami. Okay, so dia akan pergi sampai ke proses hakam dan sebagainya. Adalah yang mungkin panjang kat situ. Alright. So kalau bab yang macam hasut ke sebagainya ni, saya tak boleh nak kata apalah. Saya kena bezakan, anda semua yang bertanyakan soalan ni, make sure anda kena bezakan. Soalan ni berbentuk perundangan ataupun soalan ni berbentuk pada hati. Kalau soalan ni berbentuk kepada hati, yang ni saya tak boleh nak kata apa, saya pun tak tahu nak buat apa. Sebab saya bukan kaunselor. Tapi kalau untuk rumah tangga punya isu perundangan, insya-Allah saya boleh bantu. Okay, saya boleh terangkan. Alright. Angah sempoi. Kalau dah tak duduk sebumbung dan tak bagi nafkah macam mana pula? Jadi terpulang kepada angah macam mana? Kan? Kalau kita
dah tak boleh nak teruskan dah. Memang kita tak dapat nafkah tu lebih daripada 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, lebih lah. Okay? So memang straight je kita duk tanggung je sendiri. So kalau kita rasa macam kita mampu lagi bertahan, kita boleh reda, teruskanlah perkahwinan tersebut. Okay? Tapi macam saya cakap tadilah, rawatlah rumah tangga tu. Tapi kalau memang dah tak boleh, nafkah pun memang kita yang duk tanggung sepenuhnya, dah tak duduk sebumbung, nafkah batin pun kadang-kadang, bukan kadang lah, dah setahun kadang-kadang tak bersama dah tu, maka apalah guna lagi untuk teruskan perkahwinan sebegitu. Kan? Sebab matlamat kepada perkahwinan ni adalah untuk mencapai mawaddah warahmah. Apa maksud mawaddah warahmah? Mesti nak mencapai kebahagiaan dan mesti nak dapat rahmat. Kalau duduk berasingan, masing-masing tak bahagia, macam mana rahmat Allah SWT tu nak turun? Okay? So fikirkan, dah tak ada sebumbung, tak ada nafkah, macam mana? Fikirkan nak buat apa? Aida Asyari, nak PM boleh ke? Okay. Siapa yang, saya kena bagi tahu sikit lah. Siapa yang nak private, okay, yang macam dia ada soalan yang private dengan saya, dia nak dapatkan consultation, anda boleh PM, okay, anda boleh PM dan ada ruangan untuk anda tekan link WhatsApp tersebut. So saya punya legal assistant saya akan bantu anda. Okay. Tapi kalau ada setengah keadaan tu yang mana ada soalan yang anda nak bertanya sahaja, kadang-kadang soalan biasa sahaja, so anda boleh letak dan insya-Allah nanti kita punya team akan bantu untuk jawabkan. Kan kadang-kadang saya pun tak sempat nak reply. Saya ada banyak juga kerja sekarang ni, bila ada banyak hujah nak kena buat, saya nak kena perhati. Pening gak perempuan. Jadi peguam ni nak kena fikir hujah lah, nak kena fikir anak guam sana, nak guam sini. Pening oh. Okay, alright. Hazira Hilmi, tuan nak tanya, kalau setiap kali berbincang suami kata nak berpisah, tapi bila depan hakim suami tak setuju, sekarang ni suami minta tebus talak. Okey, yang ni satu perkara yang biasa juga, yang mana ada setengah suami ni dia tak mau cerai. Okey, dia tak mau cerai, tapi bila isteri tuntut fasah, dia minta tebus talak. Jadi ada orang kadang-kadang, isteri lah especially, dia ingat bila suami ni minta, dia masukkan dalam tuntutan balas, dia minta RM50,000 untuk tebus talak. So dia fikirkan mahkamah akan arahkan, kalau katalah kita teruskan fasah ni, nanti pihak defendant ni dia akan minta duit tebus talak RM50,000. Kata, ini biar betul RM50,000, macam mana aku nak cari ni nanti kan. So dia rasa risau kat situ. Don't worry, don't go beranani. Ni kata-kata orang Penangnya. Yeah, relax. Tebus talak ni perempuan, dia adalah satu pilihan, dia bukan satu paksaan. Okay, macam fasah, dia adalah satu paksaan kalau kita ada satu bukti yang jelas, yang kuat untuk memisahkan kita. So mahkamah punya kuasa lah tu untuk pisah-pisah ni. Okay, tapi kalau tebus talak ni, dia adalah pilihan, dia bukannya satu paksaan. Sebab apa? Bila nak tebus talak ni, dia mesti perlukan kepada persetujuan dua-dua belah pihak. Mesti suami setuju tebus talak, isteri pun setuju tebus talak. Okay? So dua-dua mesti setuju nak bayar, nak terima duit bayaran sebagai sebagai apa? Balasan kepada tebus talak, kepada talak tu. So macam isteri nak membayar duit kepada suami untuk tebus talak. Okay? Tapi kalau kedua, kita tak capai kata putus, berapa nilai? Suami minta RM50,000, isteri kata aku RM5 saja boleh bagi. Oh tak, macam tak logik lah. Suami kekal RM50,000, tebus talak RM50,000 melampau isteri kata saya boleh bagi setakat RM5,000 sahaja. So kalau suami kata tak boleh, so isteri tak mau juga, jadi maka tak ada lah kat situ. Alright, so tebus talak pilihan. Kita nak setuju boleh, tak mau setuju pun tak apa. Mahkamah pun tak boleh paksa. Alright, mahkamah tak boleh paksa untuk seorang isteri membayar tebus talak kepada suami dia. Tebus talak ni adalah satu pilihan. Alright. Nur Qalish, salam tuan. Waalaikumsalam.
Tahun lepas saya dah minta fasah pada suami tapi dia tak nak lepaskan. Dia cakap sampai mati takkan ceraikan saya. Sedangkan hati saya dah tawar hati pada suami. Apa harus saya lakukan? Teruskanlah fasah tu. Alright. Fasah ni adalah kita mendakwa. Apa alasan fasah kita tu? Tak dapat nafkah lebih pada 3 bulan ke? Tak dapat nafkah batin lebih pada setahun ke? Suami kena penjara ke? Suami curang ke? Apa-apalah. Alright. Yang tu fasah. Jadi kita kena buktikan kepada hakim, kita kena ada proses perbicaraan dan kita ada proses untuk berhujah. Inilah cerita yang orang kadang-kadang naik turun mahkamah tu sampai setahun lebih, 2 tahun, 3 tahun pun ada perempuan. Okay, sorry, belahak kenyang pula ni, makan mi goreng mamak. So kalau kata suami tak mau ceraikan, yang ni kalau isteri filekan fasah, alright, suami tak mau ceraikan, maka isteri buktikan sajalah kepada mahkamah, biar mahkamah yang putuskan. Sama ada suami ni memang tak mau hadir langsung ke, ataupun dia hadir nak lawan ke. So, lawan buktikan di mahkamah. Biar mahkamah yang putuskan anda layak untuk difasahkan ataupun tidak. Alright, memanglah ada setengah suami ni memang takkan setuju untuk ceraikan. Itu perkara biasa. Okay, cuma kita bila tuntut fasah, kita kena set minded. Okay, set dalam otak kita yang kita nak kena bicara dan kita nak kena berhujah dengan hakim. Okay. Ida Ariana Adelia. Kes saya tuan, lafaz cerai dalam WhatsApp. Naik mahkamah, hakim bagi tahu tak sah lafaz tu. Okay. Hakim buat keputusan masih suami isteri 10 bulan berlalu. Mohon pencerahan tuan. Memanglah. Okey, cerai melalui WhatsApp. Alright, sama ada WhatsApp tu bertulis. Bertulis lah kan. Ada ayat, ada ayat yang kita boleh baca ataupun melalui voice note. Kan ada setengah voice note kan. So dia datang dekat WhatsApp. Okey. Lafaz cerai melalui WhatsApp adalah dikira sebagai lafaz cerai kinayah. Walaupun ayat dekat dalam WhatsApp tu mungkin jelas. Dia sebut, abang ceraikan awak dengan talak 1. Contoh. Okay. Alright. So kat situ tu, okay, walaupun ada perkataan cerai, mungkin ada perkataan talak. So lafaz yang kita sebut sebagai lafaz yang soreh ataupun jelas. Tapi disebabkan ia datang dalam bentuk bertulis dalam WhatsApp, okay, dia dikira sebagai lafaz cerai kinayah. So, apa benda lafaz cerai kinayah? Yang mana dia perlukan kepada niat suami. Dia perlukan kepada pengakuan dulu. Suami kena mengaku dulu. Betul tak hantar ni? Betul tak hantar WhatsApp begini? Kalau suami kata betul, mahkamah akan tengok yang kedua. Ada niat untuk cerai ataupun tidak? So, kalau ada niat, maka sabit. Sabit lafaz tersebut. Tapi kalau kata tak ada niat, alright, tak ada niat, maka mahkamah akan menyuruh suami ni untuk bersumpah. Okay, bersumpah menafikan yang dia lafaz tersebut untuk cerai kan. So memang hakim akan berpegang kepada sumpah suami tu dan hakim akan tolak lafaz tersebut sebab dikira seumpama tidak ada lafaz itu. Jadi memang betul lah suami isteri tu lagi. Jadi dia bergantung kepada niat suami tu. Okay, faham Clear? Alright. Dia Cotton Ellis. Kalau kita dah cerai, selepas 3 bulan naik mahkamah, tapi hakim cakap lafaz cerai tidak sah, adakah kita suami isteri? Kalau ada hakim sebut kata tak sah, maka suami isteri lagi lah. Okay. Soalnya bukan isu berapa lama naik. Okay. Soalnya adalah bagaimana pembuktian tersebut berlaku? Perbicaraan tu berlaku macam mana? So kalau hakim kata lafaz cerai itu tidak sah, maka anda masih lagi suami isteri. Kalau lafaz cerai itu suami kata sah, hakim kata sah, maka anda sudah terbubar sebagai suami isteri. Memang ada perkara begitu yang mana ada suami tak mengaku dekat dalam mahkamah. Dia lafaz dekat rumah. Lafaz kat rumah tapi tak ada saksi dan sebagainya. So, pergi kat mahkamah, suami tak mengaku. So, itu adalah satu perkara yang biasa. It's normal. Ada setengah orang tak mengaku.
Kalau ada orang yang mengaku tu, bagus, alhamdulillah, sebab dia tahu. Tapi kalau dia memang lafaz tapi memang bukan, tak ada niat ke, ataupun dia tak berapa nak jelas ke, so mungkinlah tak boleh nak dikira cerai tersebut. Yang penting adalah buat pengesahan dekat mahkamah. So kalau mahkamah kata lafaz tu tak sah, maka suami isteri lagi. Walaupun mungkin kita dengar lafaz tersebut. Nurul Najiha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taun Fahmi. Typo Tuan Fahmi, boleh saya tahu suami lafaz cerai dengan perkataan aku ceraikan kau dengan talak satu, tu jatuh atau tidak? Puan Nurul Najiha, okey. Saya bukan peguam syar'i. Saya bukan hakim syar'i. Okey, bukan hakim. Nak kata jatuh ataupun tidak tu. Alright. So saya tak boleh jatuhkan macam tu sahaja. Cuma saya boleh bagi pandangan bila ada perkataan cerai dengan jelas begitu, ada perkataan talak macam tu, kita sebut sebagai talak soreh. Lafaz soreh. So lafaz soreh ni lafaz yang jelas. So kalau lafaz yang jelas ni dibawa di mahkamah, suami pun mengaku ada lafaz tersebut, maka insya-Allah boleh sabit talak tersebut. Tapi kalau katalah suami kita dakwa suami sebut macam tu, tengok-tengok dia tak pi mahkamah pun, ataupun dia pi dia tak mengaku, mahkamah akan berpegang kepada pengakuan suami. Alright, tapi kalau katalah suami tak mengaku, tapi lafaz talak ni di hadapan dua orang saksi lelaki. So ada dua orang saksi lelaki dengar lafaz tu, jelas pula tu, saksi pun konsisten, maka lafaz talak tu boleh jadi sah, boleh sabit. Alright. So the conclusion untuk Puan Najiha, saya tak boleh sahkan. Jatuh ataupun tidak itu bukan kerja saya. Anda kena buat pengesahan dulu, sebab ada perbicaraan suami dengan hakim di mahkamah syariah nanti. Okey, Nur Hasni Zapawi. Saya dah digantung selama 2 tahun. Saya siap dah buka fail cerai, tapi dia tak nak cerai. Nafkah semua dia tak bagi. Saya dah tak tahu nak buat macam mana. Dah tak nampak jalan keluarnya. Saya pun dah betul-betul tahu hati. Penat dah duk masuk naik turun mahkamah. Okey, itu perkara biasalah. Sebab bila dah filekan perceraian, sama ada fasah ke sebagainya ni, dia mungkin akan mengambil masa. Alright, kalau ada peguam, percayalah dengan peguam tu, okay, untuk uruskan kes kita. Itu perkara yang biasa. Alright, untuk nak membuktikan ni memang mengambil masa. Sabah tak datang ke hakim, benda ni. Love Nur, bagaimana hendak buat jika suami enggan menerima surat tarikh bicara di mahkamah tentang cerai fasah? Okey, kalau saman tu kita dah buat, alright, siapa yang nak masuk dalam mahkamah, nak buat tuntutan fasah contoh dia, kita kena buat saman dulu. Okey, saman. Dia bukan saman trafik. Setengah orang dia risau, oh saya nak kena dapat saman, nak kena buat saman, kenapa ni? So dia ingat saman ni macam kes jenayah. Tidak, nak start, nak buka kes, nak jumpa depan hakim, mesti kena buat saman dulu. So dalam saman tu kita nak kena nyatakan kita punya cerita kita. Okey, apa tuntutan kita? Tuntutan anda tu. So kalau dah buat saman tu, dah filekan, kita kena buat serahan dekat suami. Contoh buat tuntut fasah, so serahan kepada suami tu. Kalaulah suami ni enggan untuk sign, jumpa, saya tak mau sign. Kan ada setengah dulu saya cerita pengalaman saya sendiri, puan. Dulu masa sebelum saya jadi peguam, saya kerja dispatch, kan, saya buat hantar-hantar surat dan sebagainya ni. Saya belajar banyak pengalaman daripada situ. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, kalau ada setengah suami ni yang dia marah-marah, baking, kita nak buat hantar saman je. Kita nak hantar surat, nak bagi tahu kata isteri buat tuntutan dekat awak, dekat mahkamah mana. Bagi tahu. Okey, kita kena bagi tahu hari Isnin ni kena mai mahkamah syariah mana. Okey, so pukul berapa. So kalau katalah suami sign, okey, yang tu bagus. Alright, maksudnya dia terima dengan baik, nanti dia tahu dia akan kena datang mahkamah. Tapi ada setengah ni yang mana dia perongweh.
Baru nak dapat surat saman, dapat tu koyak pula tu. Tak mau sign satu pasal, koyak gerak. Saya biasa macam tu perempuan. Saya kena dapat tu. Masa dulu saya dispatch, saya kata saya menghantar surat saja. Jangan nak marah macam ni. Kalau tidak habis ni abang-abang JNT ke apa semua ni, semua pakat kena macam tu nanti. So kita hantar surat ni memang macam mana pun tujuannya adalah untuk kita memberitahu. Okay, nak bagi tahu kata isteri buat tuntutan. So kita buat serahan. Kalau suami tak mau terima, dia marah ke, koyak ke, baling ke dan sebagainya, okay, ataupun dia tak mau sign lah. Alright, apa yang perlu anda lakukan adalah bagi tahu saja bila tarikh naik mahkamah. Okay, awak tak mau sign tak apa. Awak kena naik mahkamah 30/10 ni. Contoh. Pukul berapa pagi? Nak main tak mau main sudah, tapi saya dah bagi tahu. So kena bagi tahu macam tu. Kalau boleh buat video lah, ada setengah orang buat video. Nak hantar surat kan, so nak kena bukti. Tapi orang kata tak percaya pula kan. Macam itulah. So kalau suami enggan menerima tak apa. Yang penting tu adalah kena beritahu. Bagi tahu saja kat dia ada kes ni. So kita kena buat affidavit penyampaian. Viwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Macam mana kalau kes macam saya yang suami saya dah melafazkan akan menceraikan saya selepas umur saya 40? So maksudnya bila ada perkataan akan menceraikan tu, maksudnya dia bukan dia bukan ayat lafaz cerai. Okey, tu maksudnya dia berjanji. Dia berjanji akan melepaskan kita, menceraikan kita. Mungkin bukan di rumah tapi dengan cara yang baik di hadapan hakim. Kalau dah capai umur 40 tu. Alright, yang tu bukan ayat cerai. Walaupun ada perkataan menceraikan tu, tapi dia bukan ayat penyata cerai tu. Kalau ayat penyata yang cerai ni, contoh suami melafazkan saya ceraikan awak selepas awak masuk umur 40 tahun. Yang tu ayat penyata yang jelas kepada perceraian. Tapi kalau dia kata saya ceraikan awak, saya akan menceraikan awak selepas masuk umur 40 tahun. So kalau kata ada akan tu, yang tu tak jadi lagi. Okay, sebab benda tu tak berlaku lagi. Akan. Bila sampai ke hakam tu macam mana tuan? Hakam ni adalah proses terakhir. Dalam seksyen 47, perceraian secara baik, kalau pihak-pihak tak bersetuju untuk cerai secara baik tu, mahkamah akan tolak pergi kepada jawatan kuasa pendamai. Bila jawatan kuasa pendamai punya progres ni dah selesai, tak dapat juga kata sepakat, dia akan tolak pergi kepada hakam. So hakam ni dia akan dilantik oleh satu wakil pihak suami, satu wakil pihak isteri dan satu wakil mahkamah. So dia akan membincangkan sama ada boleh dapat titik persefahaman lagi ataupun tidak. Kalau dua-dua masih lagi, kita panggil ada syiqaq. Syiqaq ni ada pergaduhan yang besar. Keluarga belah suami pun meluat kat suami, meluat kat isteri, keluarga belah isteri pun meluat kat suami. So masing-masing ni bawa meluat lah. Jadi kat situlah yang akan ditunjukkan tentang hakam tersebut. Hakam ni boleh berperanan untuk membubarkan perkahwinan tanpa perlu pun persetujuan daripada suami. So dia boleh bubarkan perkahwinan tersebut. Okey. Manja kasih. Sepanjang 3 tahun jadi PJJ, sepanjang jadi PJJ dari segi nafkah zahir okey setiap bulan, okey. Tapi nafkah batin dari awal perkahwinan tak pernah disetubur. Sekarang dalam proses pisah secara baik, adakah isteri hanya dapat nafkah idah saja? Tuan boleh jelaskan? Okey. Sekiranya seorang isteri yang diceraikan tanpa pernah bersetubuh, maksudnya suami ni memang tak pernah pun bersetubuh lah. Okey. Aku tak mau guna bahasa kesat sangat. So tak mau bersetubuh dengan isteri tu. Jadi kalau dia diceraikan, isteri tu diceraikan, kita panggil apa? Janda berhias, ataupun dia mungkin kita sebut sebagai anak dara kembali. Okey, so dia masih lagi anak dara. Macam itu dekat ada satu mahkamah ni, pasangan ni muda sangat. Muda sangatlah, bawa pada 20 lagi. Berkahwin tak sampai pun 5 bulan. Baru dalam 3 bulan ke macam tu. Tak pernah pun suami tu sentuh isteri. Jadi dia buat permohonan cerai. Hakim kata, okey, saya perintah, saya isytiharkan pihak isteri ni masih lagi dara. Macam tu je. Dia
Kalau orang tu kata title dia janda berhias kan. Maksudnya dia tidak disetubuhi tu. Tapi kalau kata standard betulnya dia masih lagi dara lagi lah. So kalau orang yang diceraikan dengan talak satu tanpa dan tidak bersetubuh tu, dia tak layak dapat nafkah iddah. Okay, tak layak dapat nafkah iddah, tapi dia layak untuk tuntut balik mahar. Macam mana? Mahar misil. Macam itulah mahar misil. Benda apa? Saya nak kena terang bab ni payah sikit kalau kata tak ada kitab. Okey. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu, nafkah iddah ni hanya orang yang diceraikan dengan talak raj'i, yang telah ada persetubuhan. Okey. Saya minum sikit dulu Wah, rasa macam mengantuk ni. Minggu ni saya agak penat sikit perempuan. Hari Isnin saya dekat Ipoh. Semalam hari Selasa, lepas Ipoh tu saya balik dulu, balik ke SP. Ada urusan sikit. Kemudian malam bertolak pula ke Manjung. Drive pula ke Manjung. Dah lah Ipoh, SP ke Manjung pula. Malam. Kemudian selesai tu balik pada Manjung, pergi Penang. Semalam masuk pula Penang, pergi Queens Bay pula kan. Kemudian balik mai tu pula, pagi ni Perlis pula. Esok Penang pula. Besok Penang, kemudian Parit Buntang pula. Kata serat penat tu. Semalam wife saya cakap saya tidur berdengkok. Letih. Saya letih sungguh-sungguh. Tapi saya saya gagahkan diri sebab saya dah berjanji. Okey, saya dah berjanji dengan follower saya yang saya akan live pada hari Rabu malam macam ni kan. Rabu malam begini saya janji, dan sebab saya percaya ada yang menanti, okey, ada yang menanti untuk bertanya, mencari peluang untuk bertanya soalan dan sebagainya. Okey, nak cuba dengar perkongsian. Sebab tu saya rasa macam bila ada orang yang join live macam ni, saya rasa macam aku tak patut. Okey, aku tak patut untuk berhenti live. Aku tak patut bagi kecewakan follower yang mana yang menanti tu. Dan andalah sebenarnya sumber inspirasi untuk saya teruskan perkongsian sebegini. So thank you so much atas support tersebut. Alright. Aulia Batrisha, kalau dah tak tinggal sebumbung selama 6 tahun, pernah bercerai untuk kali pertama tapi rujuk balik sebab fikirkan anak-anak. Okay. Tapi sekarang tak tinggal sebumbung selama 6 tahun, nafkah tak pernah dihantar. Okay. Kalau nak tuntut fasah, okay, nak bagi tahu kata tak tinggal sebumbung selama 6 tahun dan tak pernah dapat nafkah selama 6 tahun, InsyaAllah boleh tuntut fasah tu atas alasan kata suami gagal sediakan nafkah ke, ataupun cuai dalam penyediaan nafkah ke selama lebih pada 4 bulan. Dalam fasa 4 bulan je. Cuma yang peliknya nanti ni adalah kenapa selepas 6 tahun? Punya lama ni 6 tahun. Dia akan timbul apa? Dia akan timbul persepsi yang anda sebenarnya redha. Okay, anda sebenarnya redha perkahwinan anda diteruskan tu tanpa nafkah selama 6 tahun tersebut. Okay. Tapi kalau tanya kat saya macam nak dah rujuk kan, so dah cerai lepas 6 tahun, kemudian cerai, kemudian rujuk. Jadi lepas rujuk tu tiba-tiba bergaduh balik. Bergaduh balik untuk nak tuntut fasah. Dia tak boleh tengok yang 6 tahun selepas rujuk tu. Dia kena tengok selepas rujuk tu punya fakta tu pula macam mana. Kalau lepas rujuk tu, suami dengan isteri ni pula duduk dah tak tinggal sebumbung lebih daripada setahun ke 5 bulan ke sebagainya, so bolehlah tuntut fasah atas fakta yang baru tersebut. Okey, Azizi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Fahmi, saya macam mana selesaikan jika suami tak turun pada tarikh takkan nafkah tak bagi? Tengok tuntutan lah. Kalau kata memang suami tak mau turun dalam tuntutan kes apa, fasah ke, tuntutan nafkah ke kan, so yang ni anda bicaralah sebelah pihak, dapatkan perintah daripada mahkamah secara sebelah pihak. So baguslah kalau kata sebelah pihak ni, senang sikit kan, tak payah nak berlawan, bergaduh sebagainya. Kalau suami datang, mungkin dah panjang sikit nak berlawan kan. So kita tak boleh nak paksa suami, suruh suami turun tu. Alright. Kalau
kalau ada setengah kes ni yang mana memang mahkamah akan arahkan, arahkan suami untuk hadir, mungkin mahkamah akan arahkan untuk keluarkan waran tangkap. Contoh kes pengesahan lafaz cerai. Suami lafaz cerai dekat rumah. So lafaz cerai tu jelas. Isteri dakwa kata suami sebut macam ni, abang ceraikan kamu dengan talak 1, contoh dia. So isteri ni pun buatlah saman, daftarlah kes dekat mahkamah. Sampai pada hari perkahwinan, sampai pada tarikh yang ditetapkan, tengok-tengok suami tak hadir. Jadi isteri pula tak ada saksi. So nak dapatkan pengakuan daripada suami ni. So kalau kita mohon, mungkin ada setengah mahkamah yang akan benarkan untuk waran tangkap diberikan. So kalau kata waran tangkap dikeluarkan, jadi suami ni mau tak mau dia kena hadir lah untuk mahkamah nak dengar keterangan dia. Betul tak isteri dakwa ni, kamu ada lafaz talak tadi? Kalau dia kata betul, insya-Allah boleh jatuh. Kalau tidak, maka tak ada lah. Astagfirullahalazim. Cik Syah, apa hukum suami pukul isteri ya? Dosa. Haram lah hukum dia. Dia Cotton Alice baca komen saya siapa yang nampak ni je saya nampak. Tak ada saya nak godek nak cari ni puan. Sebab bila kita live ni kita tak nampak apa komen dia tu, sebab kadang-kadang dia dah hilang. So saya baca apa yang saya nampak je sekarang ni. Maizatul Mun Pun Ali, 3 tahun gantung tak bertali. Kes fasah sedang berjalan. Suami minta mahkamah isytiharkan saya nusyuz sekiranya saya meneruskan niat, sedangkan suami yang keluar rumah. Ini normal, alright? Bila seorang isteri tuntut fasah, suami ni dia akan diarahkan untuk buat pembelaan kalau dia tak mau cerai cara baik. Jadi bila dia buat pembelaan, dia akan menafikan apa yang anda cerita dalam fasah tu, dalam saman dia tu. So menafikan yang mana mungkin ada mengakui, dia mengakui. Kalau ada benda yang tak setuju, dia akan menafikan. Alright? So bila dah habis part pembelaan tu, dia ada satu terma. Dalam pembelaan tu kita sebut sebagai tuntutan balas. So tuntutan balas ni adalah suami, biasanya dalam kes fasah, suami tuntut mahkamah sabitkan isteri ni nusyuz. So dia nak bagi tahu. So apa alasan nusyuz tu? So dia bagi tahu isteri telah tidak tinggal sebumbung dengan saya selama berapa tahun, walaupun saya sudah mengajaknya untuk tinggal bersama dengan saya. So contoh So dia ceritalah benda tu semua. Macam mana kita punya saman, macam tu jugalah tuntutan balas. So dia akan cerita apa yang dia nak mahkamah perintahkan. Alright? So isteri tuntut cerai, suami tuntut sabitan nusyuz. Jadi isteri kena buktikan tentang kenapa pernikahan ni perlu difasahkan. Suami pula nanti ni dia akan kena buktikan tentang kenapa isteri perlu disabitkan nusyuz. Itu je lah. So nusyuz ni lagi susah nak bukti daripada fasah, perempuan. Tu susah. Saya perempuan, boleh tak saya nak minta habis awal sikit, sebab saya rasa macam dah pening ni. Saya cuba gagahkan lagi ni. Saya rasa macam saya nak kena tidur lagi lah. Liana Zalia Harun, perlukah proses kaunseling sebelum bercerai? Sebaiknya, bila satu pasangan bergaduh, saya selalu nasihatkan kalau kata boleh cuba untuk kaunseling dulu. Tapi kalau katalah bergaduh tu bukan sekadar gaduh mulut saja, tapi dah sampai tahap kena pukul, dera, tak dapat nafkah sebagainya. Kalau tak mau kaunseling, anda pun boleh tuntut pada perceraian sebab dah berlaku kemudaratan. Tapi kalau katalah bergaduh ni sebab hati dan perasaan, memang ada kecil-kecil lah punya alasan tu, janganlah terus kepada perceraian. Cuba dapatkan kaunseling dulu, right? Dapatkan nasihat, mengadulah kepada ahli keluarga untuk ahli keluarga bincang dan sebagainya. Yang tu lebih baik, alright? Cuma kaunseling ni dia bukan satu kewajipan, right? Dia bukan wajib, dia sunat muakkad. Okey ke kan? So orang Melayu kita senang sikit kalau sebut sunat muakkad ni, sunat yang dituntut. Sazah Ruqiyah, tuan, kalau suami jenis ambil benda terlarang macam mana? Adakah salah isteri sebab tak tinggal sebumbung?
Tak salah isteri tak tinggal sebumbung, okey, dia memang bimbang, takut berlaku apa-apa bahaya kan. Saya pun tak kata benda tu salah. Cuma yang salahnya adalah bila tak tinggal sebumbung tu dia buat tak tahu apa-apa. So kalau isteri tahu, let's say lah isteri tahu kata suami dia ambil dadah contoh dia. Okey, so dia lari keluar, dia tak mau takut terlibat, dikira sebagai bersubahat ke ataupun dia dikira sebagai takut jadi mangsa ke kan. Mangsa kena pukul ke apa sebagainya ni. So dia nak lari keluar atas faktor tersendiri, faktor subahat ke, faktor keselamatan ke, lari keluar tak ada masalah. Alright. Cuma jangan biar macam tu sahaja. Keluar, oh tak apalah saya keluar macam tu sahaja. Sebab apa? Saya bimbang. Takat tu saja. Lepas tu nanti baik balik pula. No. Kalau cerita tentang benda terlarang, jenayah. Okay. Kalau cerita tentang jenayah ni, kerja anda, kerja saya, kerja siapa-siapa pun yang tahu tentang jenayah ni, kena buat laporan polis. Okay, buat laporan polis. Kita bagi tahu saya keluar rumah sebab apa, ada apa-apa sebagainya. So, kalau proses ni jenayah, biar polis yang buat siasatan, tangkapan dan hukuman sebagainya tu. Okay. Cuma jangan kita sendiri buat yang buat kepala sendiri je. Kita tahu suami isap barang terlarang, ambil barang terlarang, kita ambil barang tu, kita simpan. Oh Allah. Ada orang macam tu, dia pergi ambil jarum lah apa sebagainya, dia rasa macam ini barang dadah ni. Ada orang jumpa dadah dalam beg, posh bag suami dan sebagainya ni kan. So dia kata ini barang bukti ni, so dia ambil. Dia ambil, dia nak buat tuntutan fasah. Datang jumpa pegawai syar'i. Tuan, saya nak tuntut fasah. Sebab apa? Sebab suami saya ambil barang terlarang. Oh ya ke? Ada apa-apa bukti ke? Dia kena tangkap ke? Tak, tapi saya bawa lah barang-barang ni. Dadah pun ada. Tak pasal-pasal. Tiba-tiba lagi polis mai. Letakkan senjata. Tiba-tiba pula aku jadi gerak khas ni. Kan? So jangan macam tu. Bila sebut tentang bahan terlarang ni, dadah kan? Buat laporan. Okay, laporan polis tu penting. Bila jenayah ni, dia mesti kena ada tangkapan, dia mesti kena ada siasatan, dan dia mesti kena ada dakwaan, perbicaraan serta hukuman. So kalau dia dihukum, dah jadi, maka tak jadi satu kesalahan lah kalau kata anda nak buat tentang fasah tersebut. Okey. Cik Hakim kata apa ni? Sebab tu nasihat kepada perempuan kalau tahu bakal suami kerja offshore, atas kapal ke kan, atas apa tu, pelantak minyak kan, kerja yang balik rumah berbulan-bulan, fikirlah baik-baik. Waktu bercinta memang terima soalan, tapi bila dah kahwin baru tahu azab. So fikirkanlah sebelum berkahwin. Betul. Saya tersangatlah bersetuju, Cik Hakim. Inilah antara benda yang selalu dinasihatkan oleh Hakim. Kan ada setengah orang isteri ni dia tak tahan. Okay? Dia tak tahan sebab suami dia lama tak balik berbulan-bulan. Dia tahu suami dia kerja atas kapal, tapi disebabkan kadang-kadang dia dah berubah hati dan sebagainya, so dia nak dakwa kata tak dapat nafkah itu semua. Okay? So fikirkan, tak salah kita mencari-cari jodoh. Tak salah kan? Ada orang boleh terima, alhamdulillah, right? Cubalah memahami satu sama lain. Alhamdulillah. Rozizi, kalau suami cakap esok aku ceraikan kau, adakah keesokan harinya jatuh talaknya? Esok aku ceraikan kau. Saya bab ni aku salah sikit ni. Saya boleh tak kalau saya cakapkan ayat ni macam boleh jadi jelas, boleh jadi macam tergantung. Esok aku ceraikan kau. Saya pernah dengar perkataan-perkataan macam ni. Biasanya hakim putuskan berdasarkan kepada niat suami. Okay, niat suami. So mostly kalau kata ayat esok aku ceraikan kau ni, suami ni kalau ditanya oleh hakim, dia akan sebut kata, saya memang plan nak bercerai dengan dia esok, tapi saya tak mau cerai dekat rumah macam tu. Saya nak cerai dekat dia tu dekat dalam mahkamah. Contoh dia. Ataupun dia plan kata dia nak pergi filekan perceraian. Pun boleh jadi juga. So, biasanya kalau ayat yang tak berapa nak clear ni, mostly kita akan bergantung kepada niat suami tersebut. Innama al-a'malu bin-niat. Setiap perkara bermula dengan niat. So, kalau suami tu ayat dia macam tergantung macam ni, tak tahu
apa niat sebenarnya. So mahkamah akan dengar apa niat itu. Okey. Dia boleh jadi apa? Esok aku ceraikan kau. Boleh jadi jatuh pada hari esok tu juga. Niat, ikut niat suami lah Siti Aisyah, masalah saya macam tak sehaluan, tak duduk sebumbung. Ni dah kali kedua dan tak bagi nafkah. Dekat setahun tak duduk bersama. Setahun tak duduk bersama Azila Abdullah, terima kasih atas perkongsian. Sama-sama puan. Ni NRSYA Nursha Met Azhar tak tahulah. Saya PJJ dah 3 tahun. Saya lari dari rumah tu sebab saya tak selesa duduk kat sana sebab suami tinggal di rumah neneknya, menjaga neneknya. Okey. Suami tak pernah tanya saya selesa ke tak duduk rumah neneknya. Sekarang saya lari duduk rumah mak. Sekarang ni kami tak berkontak dah sebulan lebih, masing-masing diamkan diri. Nafkah pun tak ada dah. Cuma bagi duit belanja je setiap bulan. So baru sebulan ni kalau boleh bincanglah dulu Kalau cukup sampai nanti 4 bulan, 5 bulan kalau macam ni, takutlah nanti dia mungkin boleh menjurus ke arah perceraian lah. Elakkanlah Saya dah bercerai, Nurul Najiha, tapi still bekas suami tak nak pergi mahkamah. Apa yang perlu saya buat? Kalau dah bercerai, nak pergi buat apa kat mahkamah dah? Mungkin ada setengah orang dia macam ni kot. Tak tahulah Puan Najiha macam mana. Dah sebut lapan cerai, kan? Tapi suami tak mau mai ke mahkamah untuk buat pengesahan. Kan? So kalau benda jadi macam tu, kita lah menjadi tugas untuk nak bawa suami tu datang ke mahkamah dan berikan keterangan kepada hakim. Tapi kalau kata dah memang hakim dah sabitkan dah perceraian tu, so kita nak buat apa pula? Bekas suami kalau tak mau hadir pun. Seorang ni dikatakan bercerai setelah mahkamah kata perceraian. Mahkamah sabitkan perceraian, barulah kita boleh declare yang kita dah putus, dah bercerai. Tapi kalau masih lagi tak ada lagi sijil cerai, mahkamah pun tak pernah naik lagi, tapi semua ada suami sebut sahaja, so yang tu kita tak boleh nak consider lagi kata dah bercerai. Okay, dia mesti kena buat pengesahan dekat mahkamah dulu. Hakim saja ada kuasa untuk nak sebut hang dah cerai ke belum. Alright. Nur Raudatul Jannah, maaf tuan, saya nak pencerahan. Macam mana kalau selesaikan proses cerai terus melalui hakam? Boleh ke sebab dah 4 tahun tak bersama tapi suami masih juga tak nak lepaskan sebab dendam? Proses hakam ni, dia bukan macam nak filing dekat kaunter tu kata saya nak hakam. Tak boleh macam tu. Dia proses dia adalah kita kena filekan perceraian secara baik dulu. Okay, perceraian secara baik tu difilekan. Dan kalaulah suami tak mau setuju, dia kena datang. Dan datang tu dia tak mau setuju, so mahkamah akan arahkan pada peringkat yang kedua, jawatan kuasa pendamai pula. Kalau jawatan kuasa pendamai ni memang tak boleh selesaikan, orang pejabat agama tak boleh nak bantu selesaikan, dia akan dilantik pula oleh hakim. Hakim akan lantik nama dia hakam. So barulah pergi kepada hakam ni. Dia bukan terus lompat saja Puan Jannah Marisa, Assalamualaikum tuan. Salam. Ada WhatsApp group kah tuan untuk kita sebagai tak ada Puan. Saya pun tak ada nak buat, nak melayan semua tu. Biasanya kalau kita dalam perkongsian ni, kalau kita tak ada WhatsApp group tapi kita ada Telegram channel, Puan Marisa. Dan siapa-siapa yang menonton ni yang belum lagi join Telegram saya, Telegram official, iaitu Nota Syar'i, Nota Syar'i by Fahmi Ramli. So dekat situ anda boleh join group. Saya minta untuk anda join group kat situ. Yang tu Telegram ni terbuka kepada lelaki ataupun perempuan. Okay. Tapi kalau dalam satu group, group Facebook, group private wanita sahaja, yang tu nama grupnya adalah Tanya Tuan Fahmi. Alright, so siapa yang belum join lagi, wanita-wanita, isteri yang belum join dalam grup tersebut, saya jemput. Saya jemput untuk anda search
Nama dia Tanya Tuan Fahmi. So dalam grup tu memang wanita saja 100%. Anda boleh bertanyakan soalan kat situ dan insya-Allah kita akan kongsikan. Okey? So ada dua lah, satu Telegram channel dan satu lagi adalah Facebook group. WhatsApp ni biasanya kita saya tak pegang WhatsApp yang rasmi, Khairul Fahmi Associate-nya, ataupun siapa-siapa yang berurusan dengan saya melalui page dan sebagainya tu. So yang biasanya tu adalah yang legal assistant saya yang akan handle. Saya letih dah ni petik. Okay, apa dah ni? Patutlah. Kering lah tekak. Minum air banyak pun dah keringnya. Aisyah Sulaiman. Panjangnya. Macam mana pula bagi suami yang poligami yang menurut kata isteri pertama sehingga suami takut untuk jumpa isteri kedua dan anak hampir 5 bulan tak jumpa anak, suami malah bergaduh dengan isteri pertama sampai buat keputusan sentiasa merolehkan minta fasah, niat tak nak bercerai tapi semakin sakit hati, tak terbendung dah. Kadang suami abaikan perasaan saya sampai tak call, tak tanya khabar sehingga doktor minum tak cerai, suami akan balik kami kesalahan pada saya yang kata saya tak memahami dia. Atas puan kalau puan nak tuntut fasah, cuma fasah ni kena ingat dia mesti kena ada dakwaan yang betul dan juga bukti yang kuat. Alright. Amy Hamizah, Mahkamah Syariah Selangor dah boleh walk in ke sekarang? Oh, yang ni saya tak pasti puan, sebab saya tak praktis dekat Selangor. Alright, saya praktis dekat 4 buah negeri utara puan, iaitu Perlis, Kedah, Penang dan Perak. Yang ni saya boleh bagi tahu. Tapi setakat yang saya tahu, setakat sekarang ni yang saya tahu, kebanyakan mahkamah masih lagi menjalankan proses pendaftaran tu melalui appointment. Kalau tak silap saya lah, masih melalui appointment. Tengku Mirzana Tengku Yusof, tebus talak tu ada ke untuk isteri? Talak dekat suami, so isteri boleh bayar, boleh bayarkan duit kepada suami untuk suami lafaz cerai. Itulah kita panggil tebus talak. Okey. Kalau isteri ada kuasa cerai, mungkinlah kan. Isteri ada kuasa cerai, tak tahu, tak dengar apa. Kita pun tak pernah dengar lagi lah. Zaitun la tahzan, taklik lagi mudah. Kalau langgar taklik, cari saksi lagi dipermudahkan. Depend juga puan, depend juga. Sebenarnya ada juga hakim yang menganggap taklik ni sukar juga sebenarnya. Okey. Saya pun mungkin juga boleh bersetuju kata taklik lagi mudah. Alright. Cuma dia bergantung kepada saksi yang betul. Tambah-tambah pula dalam taklik ni adalah isunya dia mesti nafkah yang ditinggalkan berturut-turut. Maksudnya isteri ni yang tak dapat nafkah 100%, rumah, perbelanjaan rumah, makan, minum, pakaian, semua ni ditanggung oleh isteri 100%, tak ditanggung oleh suami. Dalam keadaan isteri ni masih lagi taat dan tidak disabitkan nusyus, maka sampai dah 4 bulan, 4 bulan betul lah, 4 bulan qamarah berturut-turut, maka bolehlah tuntut kata cerai taklik tu. Dan mungkin cerai taklik tu mudah kalau ada saksi yang betul dan saksi yang kuat. Farah Muhammad Arifin, saya tak semumbung dengan suami kahwin lagi. Suami tak nak lepaskan saya nafkah cula saya nak munfasal, tapi takut suami akan pukul saya sebab dia panas baran. Susah lah kalau macam tu. Puan sendiri kena kuat lah. Liza Harun, fasah dengan taklik mana yang lebih mudah tuan? Kalau suami memang tinggal tanpa sebarang nafkah, lari keluar lah berturut-turut lebih daripada 4 bulan, turut-turut isteri tu tanggung nafkah sendiri,
ataupun ada family members, ahli keluarga isteri saja yang bantu kan. So insya-Allah saya boleh katakan yang tu mudah kepada taklik. Tapi kalau kata kadang-kadang kan suami ni dah cukup 2 bulan, dah sampai 2 bulan dah, 2 bulan, 3 bulan, sekali lagi je nak sampai 4 bulan berturut-turut tu, tengok-tengok balik pula, balik tu bagi nafkah pula. So tak berturut lah kan. Sampai kat 3 bulan tu saja Allah tiba-tiba dapat nafkah. Tunggu lagi. So kita dah plan dekat lagi 3 bulan. Tengok-tengok balik bagi nafkah lagi. Maka taklah dikatakan dia melanggari taklik tersebut. Cuma macam kejam lah. Kan? Macam kejam lah. Dah sampai, kawan ni dah sampai tanggung nafkah lebih daripada 3 bulan ni, tiba-tiba pula masuk duit nafkah. Bagi pula tu tak cukup. So kalau kat situ sebaiknya boleh ke arah fasah. Sebab fasah dalam terma dia tak ada perkataan berturut-turut. Dia kata seorang isteri berhak untuk tuntut fasah jika tidak menerima nafkah lebih daripada 4 bulan. Cuai, suami cuai nafkah ataupun gagal bagi nafkah selama 4 bulan. So tak semestinya straight. Kadang-kadang bulan 1 dengan bulan 2 dapat, bulan 3 tak dapat, bulan 3 dapat, kemudian bulan 4 tak dapat pula. So dia dah kumpul 3 kat situ tak dapat. Apa faham tak? Okey. Saya mohon ampun dan maaf, saya sudah keletihan. Eloklah, patutlah 10.30 dah. Thank you so much pada anda semua. Saya minta ampun, minta maaf, dan saya berjanji insya-Allah saya akan cuba tunaikan pada hari Jumaat malam. Kita akan live sekali lagi. Okey, kita akan live untuk tajuk yang lain pula. So siapa yang berkesempatan, saya jemputlah untuk anda join saya punya live pada hari Jumaat malam. Okay. So thank you so much untuk malam ni. Saya rasa macam teruja, sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT juga kerana memberikan anda peluang untuk berjumpa dengan saya, memberikan saya juga peluang untuk berjumpa dengan anda. Dan saya menghargai setiap komitmen anda, setiap kehadiran anda ni, yang mana ada yang bertanyakan soalan ni. Thank you so much. InsyaAllah selagi mana saya masih ada kudrat, selagi mana masih hidup, saya akan cuba untuk berkongsi dengan anda semua isu-isu sebegini. Okay. Alright, itu saja. Thank you so much. Minta ampun, minta maaf. Saya dah tak larat dah, seriously. Mata pun dah kuyu dah ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you so much. I love you all. Bye-bye.